Tahu panjang. Ya, terima kasih Tani Betul dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya untuk memastikan tidak ada golongan miskin yang tercicir. Jadi kita mengharapkan satu mekanisme yang konkret lah untuk memastikan supaya tidak ada golongan yang tercicir ini. Dan saya ingin tahu apakah usaha yang telah dibuat oleh pihak kementerian untuk pemutihan data. Sebab antara kementerian dengan kementerian agak bercanggah. Tengok apa yang dilaporkan oleh laporan prestasi program ICU JPM laporkan sehingga Oktober 2023 masih ada 106,213 orang KIR yang miskin tegar, sedangkan dalam yang sebagaimana disebutkan tadi dalam laporan bajet juga menyebutkan hanya ada 18,000 orang. Jadi macam manakah pemutihan akan dibuat supaya tidak ada golongan yang tercicir, dan adakah mekanisme yang akan dibuat untuk memastikan pengukuran yang setimpal terutama bagi yang berada di bandar dan di luar bandar, sebab taraf hidup dan kos hidup yang berbeza. Minta penjelasan. Terima kasih Rantau Panjang. Pemutihan sebenarnya kepada pangkalan-pangkalan data kerajaan yang berkaitan kemiskinan, terutamanya IKASih, sebenarnya adalah satu proses yang telah berjalan setiap tahun. Tetapi seperti yang kita sedia maklum, ada cabaran kerana peraturan sekarang ialah untuk mendapat apa-apa bantuan daripada kerajaan mesti ada nama dalam IKASih. Jadi sudah tentu senarai dalam IKASih ini yang ada daripada tahun 2007 akan ada yang tidak mahu keluar. Begitu juga pendekatan sebelum ini termasuk yang diusahakan oleh Kementerian Ekonomi apabila kita memprofilkan seberapa banyak keluarga di dalam IKASih yang dikira miskin tegak ini, untuk kita padankan dengan program-program pembasmian kemiskinan. Secara puratanya sekitar 25 ke 30% menolak untuk terlibat di dalam apa-apa program, kerana bagi mereka bagi saja bantuan tunai yang melibatkan menjana pendapatan semua ni dia tidak berminat kan? Jadi sebab itu, selain daripada pemutihan yang berterusan, dan saya sedia maklum ICU contohnya terus menggerakkan jentera kerajaan untuk memutihkan. Sebab itu pada makluman saya setakat September 2023, senarai di dalam IKASih itu telah dibersihkan sekarang ini lebih kurang 80,000 isi rumah, daripada yang dulu 130 jadi 106, kerana dia seperti yang Rantau Panjang sebut itu ialah soal pemutihan. Tapi kita juga sedia maklum perkara ini adalah dinamik dan kerajaan tidak boleh 24 jam sehari tumpu untuk memutihkan sahaja. Ada kaedah yang lebih baik. Kaedah yang lebih baik ialah dengan kita menggabungkan seberapa banyak data yang ada di dalam jabatan-jabatan kerajaan. Jadi tindakan-tindakan ini yang dijalankan secara selari, selain daripada menggerakkan pemutihan di dalam IKASih yang dijalankan oleh ICU, selain daripada pemetaan dan profiling dengan izin Puan Yang Bertuah yang dijalankan oleh Kementerian Ekonomi kepada miskin-miskin tegak ini, ditambah pula dengan semak silang yang secara real time, ini akan membolehkan proses pemutihan itu berjalan dengan lebih baik. Dan bila kita mula mengambil kira pula pemboleh ubah ekonomi yang lain bagi setiap isi rumah di dalam padu, saya yakin untuk tahun-tahun yang akan datang kita akan mendapat angka kemiskinan yang lebih tepat, dan juga kita boleh mendapat dengan izin Puan Yang Bertuah insight kepada setiap kedudukan isi rumah keluarga miskin itu dengan lebih tepat, supaya bentuk bantuan itu dapat diberikan dengan lebih tepat. Dan contohnya yang terakhir Puan Yang Bertuah, contohnya daripada 100,000 lah yang ada di dalam IKASih itu contohnya, miskin itu pun ada pelbagai bentuk. Ada yang miskin kerana dia memang sakit,
dan dia dah tidak ada keupayaan untuk bekerja, yang ini perlu diberikan bantuan terus oleh kerajaan. Kita tak guna nak bagi dia program sana, program sini kerana dia memang bedridden contohnya. Tapi ada juga yang miskin sebenarnya yang berupaya untuk menjana pendapatan. Yang ini perlu diberikan program yang lain. Ada juga contohnya yang keluarga miskin tegar tetapi ketua isi rumahnya mungkin bermasalah. Sama ada dia penagih dadah, dia ada masalah jenayah yang lain, maka tumpuan itu boleh diberikan kepada anak atau isteri. Jadi dengan pangkalan data yang kita harapkan lebih bersepadu melalui padu nanti, maka pembasmian kemiskinan itu boleh dibuat secara lebih teratur, terperinci dan tersasar, dan insya-Allah itu akan mengurangkan masalah keciciran. Terima kasih.